kes skam dalam talian melonjak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Kes penipuan dalam talian meningkat 37.5% bagi tempoh Januari hingga November tahun ini. Sebanyak 32,462 kes penipuan direkodkan bagi tempoh itu. Pihak polis menjangkakan angka kes terus meningkat jika langkah pencegahan sewajarnya tidak diambil. So kesemuanya kerugian antara Januari hingga November tahun 2023 adalah 1,313.9 juta ringgit ataupun 1.3 bilion. Itulah kerugian dia. Berbanding dengan tahun lepas dalam tempoh yang sama sebanyak 23,608 kes dengan kerugian sebanyak 771.1 juta ringgit. Beliau menasihati orang ramai agar jangan mudah terpengaruh dengan taktik skamer. KPDN berjaya merampas 6.5 juta diesel bersubsidi bernilai 13.69 juta ringgit yang cuba diseludup. Jumlah itu hasil serbuan bermula Mac lalu. Timbalan Menterinya Fuziah Saleh berkata rampasan dibuat menerusi 769 serbuan optiris yang dijalankan di seluruh negara. Pelbagai rampasan dilakukan termasuk lori dan trak pikap yang diubah suai bernilai 75.29 juta ringgit. Selalu modus operandi dia tu pickup truck ni Hilux contohnya dia akan modify, dia akan letak dia punya tangki tu yang tak nampak. Jadi bila dia masukkan minyak dia akan pergi ke tangki. Dia akan divert ke tangki tu. Tangki tu tersorok. Jadi ini termasuk dalam bahan rampasan lah. Beliau ditemui selepas merasmikan Karnival Ramah Kasih Sayang Bangsa Johor di Pasir Gudang. Siasatan mengenai dakwaan penipuan berhubung bantuan banjir di Kelantan akan diserahkan kepada bahagian pengurusan bencana Pejabat SUK negeri itu. Pengarah ICU JPM Kelantan, Jasri Kasim berkata perkara itu bukan di bawah bidang kuasa pihaknya dan siasatan harus dia lakukan dengan adil. Kita serahkan kepada pihak yang yang menguruskannya, menyiasat secara adil, dan kita faham dalam musim banjir ni mungkin mereka menghadapi banyak kesukaran dan insyaAllah bantuan akan diberikan kepada mereka yang benar-benar berdaftar dekat PPS lah. Dan perkara ni akan disahkan oleh di peringkat Jawatankuasa Pengurusan Banjir. Sebelum ini, media melaporkan terdapat pihak didakwa sanggup menipu dengan berpindah ke PPS semata-mata untuk mendapatkan bantuan. Tindakan itu menyebabkan mereka yang benar-benar layak menerima bantuan terpaksa menumpang di rumah saudara mara atau di surau berdekatan. Orang ramai diingatkan tidak berkongsi maklumat palsu mengenai kanak-kanak autisma Zin Ryan Abdul Matin yang ditemukan mati dibunuh 6 Disember lalu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya SCP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid menegaskan individu terlibat boleh disiasat dan dikenakan tindakan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Siasatan masih diteruskan dan kes diklasifikasikan semula daripada mati mengejut kepada siasatan kes bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kita masih lagi jalan siasatan lepas kejadian. Kita sedang mengesan penemuan-penemuan baru lah untuk yang boleh membantu untuk kita leadkan kepada suspek kes ini. Sebab kita akan tidak berputus asa dan kita akan sedia upaya untuk kita mengesan suspek yang terlibat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus beri bayangan kemungkinan berlaku rombakan kabinet dalam masa terdekat. Perkara itu menurutnya dibuat mengambil kira tempoh setahun kerajaan perpaduan dan mungkin akan melibatkan golongan teknokrat. Beliau yakin pakar yang dilantik kelak mampu menyumbang ke arah pembangunan negara.
Dan dalam masa singkat saya akan adakan sedikit sebanyak reshuffle untuk adakan satu pasukan yang lebih kuat. Saya akan lebih bebas dan tegas menarik teknokrat atau pakar-pakar untuk membantu kementerian, dan saya tidak akan tolak ansur dalam isu tata kelola dan cita-cita kita untuk angkat martabat negara ini supaya menjadi negara hebat di rantau ini. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam Tahunan Persatuan Bekas Pelajar Kolej Melayu Kuala Kangsar di Ibu Negara. Malaysia kesal dan membantah tindakan Amerika Syarikat menggunakan kuasa veto menolak resolusi Majlis Keselamatan PBB yang mendesak gencatan senjata di Gaza. Perdana Menteri berkata tindakan Amerika itu jelas menunjukkan sikap tidak peduli hak kemanusiaan sekaligus membiarkan Israel terus membunuh kanak-kanak dan wanita Palestin. Saya kesal dan bantah sikap Amerika Syarikat yang tidak mempedulikan hak kemanusiaan. Sekarang kalau kita nak menilai Amerika Syarikat dari segi demokrasi, pada hak asasi, dari segi kemanusiaan, nampaknya kita tangguh dulu. Ya? Dan oleh itu saya ingat dari pihak Malaysia, kita nak lahirkan rasa kesal yang sangat membantah sikap Amerika mempertahankan pembunuhan dan kezaliman dan pembunuhan anak-anak tanpa sekatan. Beliau menyatakan semasa program setahun kerajaan Madani di pekarangan Stadium Bukit Jalil. Tempoh operasi kaunter diskaun saman trafik yang dibuka sempena program setahun bersama Kerajaan Madani dilanjutkan sehingga 9 malam tadi berikutan sambutan yang menggalakkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Azman Ahmad Safri memaklumkan pada hari pertama sahaja lebih 18,000 saman trafik diselesaikan. Manakala hari ini pula lebih 7,000 pengunjung menyelesaikan saman trafik. Sekali, kalau boleh nak 2 tahun sekali lah, lagi senang. Masing-masing rasa satu penghargaan lah. Peluang ni kan, tak kisahlah lama pun tak apa kan, sebab ada potongan yang banyak. 50% tu amat besar bagi rakyat Malaysia ni kan. Ya, dia sangat baguslah sebab boleh membantu rakyat Malaysia bayar saman. Sebab kadang-kadang kita alpa kan, tak bayar saman beratus, tapi dengan adanya 50% ni kita boleh bayar dengan sewajarnya lah. Tiada diskaun saman Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ ditawarkan sempena program setahun bersama Kerajaan Madani. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia bertujuan mendidik pengguna jalan raya. Jelasnya kementerian sudah membatalkan lebih 4 juta saman sistem penguatkuasaan automatik AES pada tahun 2018 yang disambut baik orang ramai. Tapi saya dah bagi tahu bahawa itu one off sahaja. Bukannya dijadikan sebagai satu presiden, sebab agensi lain mungkin ada pertimbangan lain, umpamanya polis ada pertimbangan lain. Tapi JBJ sebagai agensi di bawah Kementerian Pengangkutan, dan Kementerian Pengangkutan ada portfolio dan juga ada tanggungjawab dalam isu keselamatan jalan raya. Kita perlu berikan satu mesej yang tegas. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata satu modul khas akan dirangka untuk membawa program setahun bersama Kerajaan Madani ke seluruh negara. Cadangan dibuat Perdana Menteri susulan sambutan luar biasa daripada rakyat. Nanti insya-Allah saya akan bincang dengan Tan Sri KSN dan Datuk KSP, lihat bagaimana kita boleh mungkin buat modul yang mudah untuk kita bawa, kerana kalau di sini kita tengok kemahnya besar, tapi niatnya adalah untuk bawa semua agensi dan kementerian untuk buat kiranya macam hari bersama pelanggan. Ini sangat baik, terutama kaunter-kaunter seperti PDRM ya, dan Karnival Kerjaya. Jadi saya nampak ini antara yang paling banyak dapat membantu rakyat. So insya-Allah kita akan bawa ke setiap negeri. Lebih 100,000 pengunjung hadir memeriahkan program setahun bersama Kerajaan Madani yang diadakan di pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil bermula semalam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Marzuki Ali berkata penganjuran berjaya mencapai matlamatnya dengan membawa secara terus perkhidmatan kementerian, agensi dan syarikat berkaitan kerajaan GLC kepada rakyat.
apa yang saya lihat ialah kebanyakan pengunjung ataupun orang ramai yang datang ni merasa gembira kerana apa yang dibawa oleh Kementerian Agensi telah dapat mencapai matlamat. Sebagai contoh tadi saya lihat di ruang untuk Karnival Kerjaya begitu ramai sekali pengunjung ambil kesempatan mendaftar dan mereka berharap inilah peluang terbaik mereka. Sekurang-kurangnya ada peluang untuk mereka mendapat pekerjaan. Program setahun bersama Kerajaan Madani akan menutup tirai esok dengan majlis perasmian penutupan jadual disempurnakan Perdana Menteri. Banjir di Kelantan semakin pulih. Penduduk terjejas semakin menurun dengan 62 individu masih berlindung di pusat pindahan sementara berbanding 230 penduduk di sebelah petang. Hanya satu sahaja PPS masih beroperasi di Pasir Mas iaitu PPS SK Gual Tok Deh. Jumlah itu melibatkan 22 keluarga ditempatkan di PPS berkenaan. SK Gual Tok Deh mula diaktifkan pada 23 November. Kementerian Kesihatan mengekalkan SOP di semua PPS yang dibuka akibat banjir bagi mengekang penularan kes COVID-19. Menterinya Dr. Zalia Mustafa berkata ia berikutan wujud peningkatan kes ketika ini namun jumlahnya masih terkawal dan belum di tahap membimbangkan. Kaki tangan kesihatan di PPS juga sedia maklum mengenai SOP sedia ada. Ini termasuk menjalankan pemeriksaan kesihatan ke atas penduduk terjejas terutama yang mempunyai gejala. Of course dalam keadaan banjir memang kita selalunya bersedia menyediakan kit lah juga untuk testing COVID dan seperti biasalah kalau ada kes macam tu kita buat isolasi lah isolasi kita asingkan. SOP tetap sama insya-Allah. Peningkatan kes ketika ini hanya melibatkan kes-kes kecil dan gejala ringan. Tular di TikTok kononnya kerajaan mungkir janji untuk memansuhkan hutang pinjaman PT-PTN. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan itu adalah fitnah. Perkara itu sering dimainkan dan dikitar semula setiap kali pengkritik kerajaan ketandusan isu. Malah, perkara terbabit sering dijelaskan Kementerian Bertanggungjawab. Menerusi jawapan di Parlimen, Menteri Pendidikan Tinggi mendedahkan semua blok politik yang pernah menjadi kerajaan tidak pernah memutuskan untuk memansuhkan hutang PT-PTN ketika memerintah. Gabungan parti dalam kerajaan perpaduan juga komited melaksanakan manifesto yang sealiran. Jika kita perhatikan, semua parti atau blok politik yang pernah menjadi kerajaan telah membuat keputusan yang sama iaitu tidak menghapuskan hutang PT-PTN. Termasuklah PN ketika mereka memerintah dari tahun 2020 sehingga tahun 2022. Bagaimanapun, menerusi Belanjawan 2024, diskaun bayaran balik sehingga 15% ditawar kepada peminjam. Henti budaya fitnah, amalkan politik matang. Penyebaran perkara seumpama ini tidak mendatangkan faedah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
KPDN nafi berlaku kekurangan bekalan gula dalam negara. Timbalan Menterinya Fuzah Saleh berkata sebanyak 42,000 tan gula dikeluarkan pada setiap bulan mencukupi setakat ini. Pemantauan giat dijalankan serta laporan berkaitan pengeluaran gula juga diterima pihaknya pada setiap hari. Dia bukan orang kata masalah bekalan. Sebab dari segi bekalan memang kita tahu setiap hari kita monitor dan memang mereka menepati. Ya mungkin dalam sebulan dua lepas ada sedikit kekurangan, tapi kita monitor pada bulan November dan masuk Disember ni tak ada masalah dari segi pengeluaran. Projek pembangunan kapal peronda generasi kedua LCS tetap diteruskan walaupun terpalit kontroversi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata kemajuan projek tersebut dipantau Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PSC dari semasa ke semasa. Taklimat status laporan kemajuan LCS juga diberi kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen. Yang pentingnya ialah kita telah dapat mengurus selia isu-isu dulu ya, yang mana banyak isu berkenaan dengan OEM tidak dibayar kerana adanya pihak ketiga. Bos civil shipyard bayar tapi dia tidak dibayar oleh pihak ketiga tersebut. Jadi ini semua telah pun diselesaikan, telah dapat diuruskan dan kita tidak ada lagi pihak pihak ketiga yang menjadi sebagai orang tengah. Kita terus berurusan dengan Naval Group yang tuan punya design dan juga dengan OEM ataupun supplier yang bersama-sama untuk kita menjayakan projek LCS ini insya-Allah. Bila berkata demikian kepada media di Putrajaya. Kursus integriti dan anti rasuah diwajibkan kepada mahasiswa yang mendaftar di semua institusi pengajian tinggi awam IPTA bermula sesi pengambilan Oktober tahun ini. Tujuannya bagi memberi pendedahan kepada pelajar mengenai kesalahan rasuah dan kesannya terhadap masyarakat dan negara. Silibus subjek itu disusun SPRM bersama pihak universiti. Ramai pelajar sebenarnya kami tak tahu sebenarnya benda ni. Jadi bila ada ruang dan peluang seperti ini, kita boleh berjumpa dengan pelajar dan benda-benda yang negatif itu boleh diperbetulkan persepsinya. Itu yang saya rasa penting. Dan keduanya sudah pastilah kita nak anak-anak muda ini merasakan mereka adalah sebahagian daripada gerakan ataupun usaha untuk mewujudkan masyarakat bebas rasuah satu hari nanti. Subjek khusus serupa turut dijangka akan diwajibkan di IPTS bermula bulan depan. Sistem dokumen kelayakan disahkan digital rentas sempadan di atas blok rantai Zetrix Xinghua dilancar. Ia kerjasama MyEG dan Beto Aid Innovation yang menawarkan perkhidmatan pengeluaran dan pengesahan dokumen kelayakan termasuk identiti digital rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelancaran sistem selari dengan visi Malaysia Madani dalam merealisasikan industri yang berpegang pada inovasi dan digital. Saya percaya bahawa usaha melalui jalinan kerjasama sebegini mampu untuk mempercepatkan tahap penggunaan inovasi dan digital bagi perkhidmatan dalam sektor kerajaan maupun swasta. Lebih-lebih lagi apabila kerjasama itu turut memacu dan mendorong kesan ekonomi rentas padan yang dapat dirasai oleh rakyat dan pengguna. Radar Pertahanan Udara Jarak Jauh GM400 akan ditempatkan di Bintulu, Sarawak sebagai radar utama ATM. Tujuannya bagi memastikan sempadan negara terus terkawal selain menggantikan radar sedia ada yang rosak. Untuk kita terus mengawal pasti sempadan kita tidak dicerobohi dan kita akan dapat mengenal pasti apa jua masalah yang dihadapi terutamanya di Laut Cina Selatan itu nanti. Dan akan kita jadikan sebagai radar utama untuk di Sabah
di kawasan perairan negeri Sabah dan juga di Laut Cina Selatan. JM400 itu merupakan radar terbaru bagi kumpulan radar Groundmaster yang banyak digunakan sebelum ini termasuk di Malaysia. Bandar Kota Tinggi Johor akan dijadikan perintis dalam rangka pembaharuan pembangunan menerusi kerjasama Universiti Teknologi Malaysia dan Majlis Daerah Kota Tinggi. Kerjasama itu meliputi projek fizikal, pembangunan intelek komuniti dan menyatukan semua usaha bagi mencapai aspirasi yang lebih besar. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang juga ahli Parlimen Kota Tinggi berkata pelan jangka pendek dan panjang telah dirangka agar pemindahan ilmu dan kepakaran universiti dapat diterjemah kepada masyarakat. Maknanya mereka tidak hanya bergerak berkisar dalam universiti, menjalankan kuliah, membawa dan melakukan sesuatu berkisar pada teori je, dia tidak itu. Jadi bila dia buat di sini, dia boleh menterjemahkan dan melihat kekuatan dan melakukan penambahbaikan. Dan bagi Kota Tinggi, maknanya akan ada jaminan segala usaha yang dibuat ini ia adalah berasaskan kepada input-input daripada pakar, daripada profesional. Tambahnya, setiap universiti awam akan diperuntukkan sebanyak RM1 juta untuk menjayakan projek pemindahan ilmu mulai tahun 2024. Negeri Sembilan bercadang untuk memperkasa sektor pelancongan di 3 kawasan pantai peranginan di Port Dickson. Exco Negeri Nicole Tan Lee Kun berkata ini melibatkan Pantai Teluk Kemang, Pantai Port Dickson dan Pantai Cahaya Negeri. Dan sekarang baru-baru ni ada 3 pantai di Negeri Sembilan, khususnya di Port Dickson, yang tersenarai dalam top 12 pantai di Malaysia. Inilah ketiga-tiga pantai ini kami akan fokus dan nak bina satu, mungkin kita ada wujudkan satu pusat makanan. Bukan saja makanan lokal, kita ada makanan international. Perancangan untuk mewujudkan pusat makanan tempatan dan antarabangsa di ketiga-tiga pantai berkenaan dijangka menjadi tarikan pelancongan baharu di negeri itu. Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan mewakili kerajaan negeri juga akan membantu penjaja dalam memastikan produk jualan lebih berkualiti. Dalam pada itu, Nicole menambah pemegang taruh luar negara dalam industri pelancongan akan dibawa masuk sebagai usaha merancakkan kembali aktiviti inap desa. 50 pemegang taruh dikenal pasti terlibat untuk pelaksanaannya. So selepas berkenal, belum lagi tak kenal maka tak cinta kan. Kita kena mendalami hubungan dan menguatkan hubungan kami dengan pemegang taruh supaya mereka ada kepercayaan atas komitmen kami untuk mempromosikan produk Negeri Sembilan. 5 km dimenangi oleh Perkembangan sukan, seramai 177 ikon sukan negara diraih Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam Majlis Sport Film. Majlis yang berlangsung di sebuah hotel di Kuala Lumpur itu menghimpunkan bekas atlet negara dari tahun 1950-an hingga 1980-an. Turut berkenan berangkat ke majlis itu Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Majlis yang dianjurkan sejak 2011 itu merupakan inisiatif bersama 4 bekas wartawan sukan negara iaitu Datuk Lazarus Rock, Datuk George Das, Datuk Fauzi Omar dan R. Velu selain mendapat kerjasama sebuah portal tempatan bagi edisi kali ini. Pasangan diraja itu turut berkenan menyantuni para tetamu selain sudi bersuah foto bersama beberapa bekas atlet negara. Sultan Abdullah dan Raja Pemaisuri juga masing-masing berkenan menyanyikan 2 buah lagu. Antara bekas atlet yang hadir adalah bekas bintang bola sepak negara Datuk Santok Singh serta Ridwan Abdullah, bekas pemain badminton negara Datuk James Salvaraj, bekas atlet olahraga negara Josephine Mary dan bekas pemain hoki kebangsaan Stephen Van Hoosen.
24 pasukan sah menyertai kejohanan rugby Manol Malaysia Sains Kedah 10-11 bawah 15 tahun 2023 yang akan diadakan selama 2 hari di Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa di Sungai Petani pada 16 dan 17 Disember ini. Kejohanan diadakan bersempena sambutan Jubili Emas Sekolah Berkenan yang ke-50 tahun. Menurut pengarah kejohanan Muhammad Zalman Mahmud, objektif penganjuran adalah lebih kepada memberi pendedahan awal kepada pemain muda untuk merasai perlawanan kompetitif. Kita bukan orang kata select atau pilih, kita buat jemputan secara terbuka tapi disupport dan disokong tim-tim yang champion, contohnya Aras Akademi Rugby Selangor akan turut serta, Sekolah Semasyur akan turut serta, mereka champ SBP 7 baru ni. Lepas tu sekolah-sekolah lain macam MCKK, sekolah ternama rugby lah. Antara pasukan yang akan mengambil bahagian adalah tuan rumah Sains Kedah Eagle, Akademi Rugby Selangor Aras SMK Jalan 3, Kolej Melayu Kuala Kangsar dan Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor Semasyur yang dianggap antara pasukan rugby sekolah terbaik negara. Beliau ditemui pada majlis pra-kejohanan yang turut dihadiri pemain rugby kebangsaan Duke Krishnan atau lebih dikenali dengan nama Dugro. Jago Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar terus mencipta nama di pentas antarabangsa apabila memenangi kategori Catchweight Muay Thai Primetime US One Championship 2023 di Bangkok. Lebih membanggakan, Johan yang lebih dikenali dengan panggilan Jojo hanya memerlukan 36 sat pada pusingan pertama untuk menundukkan pencabar dari Mexico, Edgar Tabarez. Biarpun baru berusia 17 tahun, Jojo yang mewakili rentap Muay Thai Gym mempamerkan aksi matang menentang lawan yang lebih berpengalaman dan berusia daripadanya. Tabarez 29 tahun merupakan juara Muay Thai antarabangsa WBC. Namun dia nyata tidak dapat menahan serangan bertenaga dari Jojo sebelum diisytiharkan sebagai pemenang menerusi keputusan knockout. Untuk rekod, Jojo belum pernah ditewaskan dalam 5 pertarungan sejak menyertai One Championship pada Februari lalu dan dilihat sebagai bintang dalam pembikinan bagi sukan pertempuran tahun ini. Dalam perkembangan lain, atlet para Nur Askuzaimi Mat Salim turut membanggakan Malaysia apabila meraih pingat emas pada kejohanan bocah dunia Asia Oceania 2023 di Hong Kong. Pada perlawanan akhir antara wanita BC4, Nur Askuzaimi yang menduduki ranking ke-25 dunia mengejutkan pemain ranking ke-8 dari Thailand Nuan Chan Ponsila dengan keputusan 3-2 di pusat sukan Ma On Shan. Pingat gangsa menjadi milik Lin Zimei dari China. Kejohanan yang bermula pada Ahad lalu akan berakhir pada 12 Disember ini. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad paduan, penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.